Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semalam daripada video yang ke-12 tu saya ada sebut saya nak buat soalan pembezaan. Tapi bila datang hari ni saya rasa hari ni saya dah buat soalan santai lah. Okey, baru tak asal kita kalau perasan kalau yang saya perasan jugalah, dapat berita agak menyedihkan lah, ada tambah lagi seorang kematian. So saya berharap apa yang jadi sekarang berkurang lah. Kita tak nak benda ni makin bertambah kan. Berbalik pada soalan saya ni. So soalan yang saya ambil ini adalah soalan SPM tahun 2018. Obviously ni soalan daripada paper 2. Soalan dia berkisar tentang kolam ikan berbentuk segi empat tepat yang berperimeter 62 meter. So yang ini maklumat dia yang pertama. Perimeter 62 meter. So 62 meter tu adalah ukur keliling dia. Bermula mana-mana dah, tak kisah. Yang penting pusing semua ni. Bernilai 62 meter. So kalau dekat atas kertas soalan nanti conteng ni dah. So 62 meter. Saya tak ingat waktu zaman saya ambil SPM dulu tahun 2002 cikgu saya bagi conteng atau tidak, ataupun ketua pengawas tu ada conteng tidak. Tapi yang pasti waktu time tu regardless apa arahan dia, memang saya conteng lah, senang saya nak ni. So nanti dia bukan tahu pun siapa punya soalan, siapa yang conteng. Whatever lah yang tu. Saya pergi next punya penyataan soalan. Diberi bahawa panjang kolam itu ialah 3 kali lebar kolam. Mari saya ambil ayat yang seterusnya, ayat pernyataan yang seterusnya. Yang ini. Kalau kita nak buat perwakilan, katakan panjang dia saya letak dekat kawasan ini P. So sini adalah L. Kenapa saya nak buat soalan ni? Sebab ada je setengah student saya yang masih tak faham bila dapat soalan macam ni, macam mana nak selesaikan dia, macam mana nak keluarkan maklumat dia. So daripada sini ketara dekat situ. Dia ada color pink dengan color color kuning ni. So bila mana dia ada dua penyataan, kita kena keluarkan dua persamaan. So dua persamaan ni kita akan selesaikan guna persamaan serentak lah. Sepatutnya yang ini soalan yang mudah. Cuma bila kita nak keluarkan maklumat tu yang kadang-kadang kita lupa, sama ada lupa, alpa ataupun tak ingat, ataupun memang tak tahu langsung. Jadi kita nak pergi yang mana? Katakanlah saya pergi untuk maklumat yang pertama. Dia kata perimeter dia adalah 62 meter. So yang ni saya ambil dia persamaan pertama, ini saya ambil dia sebagai persamaan kedua. Persamaan pertama saya tulis dia sebagai perimeter 62 sama dengan perimeter ukur keliling kan. Bila ukur keliling maksudnya 2P 2P tambah dengan 2L 2P campur dengan 2L, maka kita dapatlah perimeter keliling, kulilit keliling. P saya adalah perwakilan untuk Y tambah 4. Jadi Y tambah 4 ni saya ganti untuk nilai P pula. So 2 darab dengan Y tambah 4 tambah dengan 2 darab dengan L, iaitu adalah X. Daripada sini kiri nombor genap, kanan pun nombor genap, jadi semua saya bahagi dengan 2. Saya masukkan dengan 2, saya masukkan dengan 2, saya masukkan dengan 2, maka persamaan saya jadi 31 sama dengan Y campur 4 tambah dengan X. 31 tinggal sorang-sorang, jadi saya bagi kawan 4 dengan 31. 31 hapus dengan negatif 4, so saya dapat 27. So 27 sama dengan Y campur X. Katakan saya berhenti dulu di sini. Kalau nak letak Y sebagai tajuk pun tak ada masalah, tapi sekejap lagi lah.
Saya nak pergi untuk bentukkan persamaan yang kedua. Persamaan kedua dia kata panjang kolam. Okey, panjang kolam adalah, jadi panjang P adalah 3 kali, jadi 3 darab dengan lebar. Okey, boleh? Ini untuk perwakilan persamaan yang kedua. Jadi panjang saya adalah Y tambah 4. Okey, jadi Y tambah 4 sama dengan 3 kali L, 3 kali X. Okey, untuk yang ini, okey, saya nak jadikan Y sebagai tajuk. Jadi Y sama dengan 3X tolak 4. So yang ini saya wakilkan dia sebagai persamaan kedua, yang ini saya wakilkan dia sebagai persamaan pertama. Okey, persamaan pertama. Okey, bila mana kita dah dapat apa ni, dua pernyataan ni, persamaan ni, okey, maka saya boleh selesaikan dia dengan pernyataan perwakilan yang kedua ni. Persamaan yang kedua saya masukkan dalam persamaan pertama. Jadi saya akan dapat 27 sama dengan Y saya adalah 3X tolak 4 tambah dengan X. Okey. Okey, perasan saya letak kurungan sebab saya nak wakilkan Y ni saya dah ganti dengan 3X tolak 4 ni. Okey. Jadi daripada sini saya akan dapat 27 sama dengan 4X tolak 4. Okey. Masukkan negatif 4 ni. Okey, masukkan negatif 4 ni, dia akan dapat dekat 27. So tambah 4, 27 tambah 4, 31 sama dengan 4X. Okey. Sebelah kanan adalah darab, so bahagi 4, maka saya akan dapat yang ini sepatutnya tekan kalkulator, saya akan dapat 7.75 sama dengan X. Okey, daripada perwakilan ini, okay, X ni, okay, saya nak buat gantian dia pula dalam persamaan yang pertama. Okey, boleh X yang saya baru dapat, saya nak buat ganti dalam persamaan yang kedua lah. Okey, terus saya dapat Y. Okey, senang. Okey, jadi Y sama dengan 3 ganti X dengan 7.75. Okey, tolak dengan 4. Okey, yang ini mudah je. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 19.25 meter. Okey, berbalik pada soalan. Okey, soalan nak apa? Soalan nak hitungkan panjang kolam itu. Okey, so dia nak spesifik panjang je. So kalau kita ambil apa ni, kalau katakan kita persembahkan lebar saja, so salah lah. Sebab dia nak panjang saja. Okey, panjang adalah Y tambah 4. Jadi kita pun tulislah pernyataan dia. Okey, panjang P adalah Y tambah 4, maka Y saya adalah 19.25 tambah 4, maka saya akan dapat 23.25 meter. Okey, boleh. Okey, ini cara macam mana kita nak selesaikan dia. Dia macam mana pun kalau kita dapat soalan, okey, kalau kita dapat soalan, okey, untuk SPM ni, okey, cuba keluarkan dulu maklumat dia. Okey, kalau yang melibatkan luas ke perimeter ke, okey, selalunya dia akan ada persamaan lah. Okey, obvious pula ketara dekat sini bila mana dia ada X dan Y. Okey, saya sebut banyak kali. Okey, dengan student saya pun saya share benda ni juga. Okey, bila mana dalam soalan kamu jumpa dua pemboleh ubah, akan wujud dua persamaan. So ketara jugalah kalau kita ada 3 pemboleh ubah, so kita kena dapat 3 persamaan lah. Okey, so bila ada 2 persamaan, maka kita kena selesaikan dia guna persamaan serentak. Okey, boleh So yang inilah dia punya jalan kerja dah. Okey, so jalan kerja ni harap membantulah para student yang kurang mahir. Okey, saya tak kata dia kurang lemah, kadang-kadang dia kurang mahir. Okey, dia tak dapat gambaran macam mana nak selesaikan. Okey, jangan risau, dulu saya pernah berada pada tahap tu. Okey, so bila saya jumpa soalan tu, saya nak ke mana. Okey, so sekarang anda semua dah tahu, pergi je dekat keyword dia, keluarkan maklumat dia. Kalau katakan apa ni perimeter, kita kena tahulah apa itu perimeter. Okey, kalau dia kata luas
So kita kena tahulah apa luas semua. Okay. So buat ulang kaji benda-benda basic yang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu, cuba buat ulang kaji. Okay. Pada masa yang sama, kalau apa ni masih lupa apa ke, so boleh cari basic daripada darjah 6 tu. So insya-Allah dia akan membantu. Okay. Okey, saya rasa setakat ini sahajalah untuk hari ini. Okay, untuk apa ni soalan ni. Okay. So seperti biasa, good luck untuk semua student. Okay. Selamat bercuti, selamat berulang kaji, selamat buat latihan. Okay. So kalau anda suka video saya, okay, klik like. Okay. Pada yang sama, jadilah subscriber saya. Okay. Untuk menunjukkan sokongan anda kepada saya. Okay. Sehingga itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.